Okay. Dan saya akan mute-kan seperti biasa rakan-rakan semua. Ya, walau macam mana pun kalau ada soalan boleh unmute-kan mikrofon dan bertanya. Ya, kita cuba menjawab soalan ya, dalam sesi yang selama pagi ini biasanya dalam setengah jam. Ya. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Okey, kita mula sekali lagi dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan ucapan syukur kita yang pertama akan menguatkan lagi kedudukan kita, pendirian kita kepada iman dan juga Islam, agar kita dibantu Allah ya untuk kita terus membantu agama Allah. Dan yang keduanya ialah dengan kita bersyukur itu kita mengharapkan Allah akan menambahkan lagi kenikmatan ya, segala kemudahan dan kesenangan yang telah Allah rezekikan kepada kita insya-Allah. Kita terus saja kepada perbincangan mengenai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar qaf waw lam ya, qaf waw lam. Kita sudah pun sampai kepada ayat, kalau dilihat di sini ayat 50, masih lagi surah Al-Baqarah ayat 54 kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke ayat 55 ya. So sebenarnya daripada ayat wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, sebenarnya kalimah ni adalah kalimah yang sama kalimah yang sama, iaitu fi'il madhi maklum wazan 1 dengan fa'il na. Na tu adalah isim dhamir mutakallim nahnu ya, isim dhamir mutakallim nahnu, iaitu bermaknanya kami ya. Nah, tapi Allah membahasakan diri Allah tu sebagai bahasa yang tinggi. Allah menggelar dirinya kami ya, yang mana sepatutnya aku ya, kalau aku dia akan jadi qultu ya. Dalam kadang kita akan jumpa di dalam Al-Quran Allah juga berfirman dengan qultu. Itu tu tabari depan tu bermakna aku ya. Tapi kebanyakannya Allah akan membahasakan dirinya dengan lebih tinggi ya, macam sultan, raja, dia tak kata aku ataupun saya, dia kata apa? Better. Nah ya, itu bahasa yang darjat yang tinggi ya. Jadi Allah membahasakan dirinya sebagai kami adalah nak menunjukkan kehebatan dan keagungan kedudukan Allah ya. Semalam dulu saya sudah menerangkan macam mana pembentukan qulna ya. Mungkin saya akan kongsikan sekali lagi untuk imbasan balik, imbasan kembali, dan juga panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang saya buat dulu secara shortcut ya, shortcut saja. Tetapi ada cara yang lebih lebih panjang
pembentukan qulna, ya. Okey. So saya akan ambil qulna sebagai sampel untuk kita perbincangan kita, iaitu kita nak membahaskan pembentukan qulna, iaitu kita mulakan dengan qaf waw lam, ya. Dan dia akan menjadi kata dasar qaf alif lam bermakna qala, dan dia akan mengambil bentuk acuan. Kita pun nyatakan acuan tu dulu, dia adalah fi'il madhi maklum wazan satu, iaitu fa'ala lah, fa'ala, ya. So apa yang berlaku apabila mengambil panjuan fa'ala, dia akan jadi alif ni mengambil baris ain, lam ni kita bariskan, ya. Okey. So dia akan jadi kalimah apa? Ini ulangan, ya. Saya pergi laju sikit, ya. Jadi tuan-tuan boleh mengikut sebab kita dah buat latihan ni dulu, ya. Qala. Okey. Ini ada baris atas. Okey. Tetapi alif tidak boleh dibariskan. So baris pada alif fathah tu pindah pada qaf. Qaf sudah sememangnya baris atas. So dia tetap menjadi qala, ya. Okey, so kita buangkan baris ke alif tu. Sebenarnya kita pindahkan, ya, pindahkan kepada qaf. Jadi qaf mengambil baris fathah tu menjadi qala. So inilah fi'il madhi kepada qala. So lihat, fi'il madhi maklum wazan satu, ejaan dia adalah sama dengan kata dasar, ya. So kalau kita nak shortcut tanpa menulis yang ni pun tidak mengapa. Qala kata dasar, fi'il madhi dia qala, ya. Kemudian kita nak bentuk qulna, apa yang kita buat ialah qala kita tambahkan dengan na, ya, kita tambah tu kita letakkan tanda campur dan kita masukkan na. Okey. Na adalah isim dhamir mutakallim nahnu, ya, bermakna kami. So apabila kita menggabungkan qala dengan na, ya, so apa kita buat dulu, saya tunjukkan dulu ialah semula yang ni kita copy bawa sini, ya. Kita gabung makna kita buangkan tanda campur, kita sukunkan lam. Apabila bergabung dengan dhamir, jadi lam tu disukunkan, ya, sukunkan. Dan pada masa yang sama qaf tu kita tukarkan baris hadapan. Itu shortcut dia, ya. Shortcut ni, ya. Kerana ni saya nak tunjukkan ada cara yang step by step, ya, macam mana qaf tu dibariskan hadapan tu. So saya undo balik. Oh, dia tak boleh undo, ya. Okey. So balik semula yang tadi, kita ambil ini yang bukan shortcut pula, ya. Ya. Sama, kita gabungkan dia, ya, dan sukunkan huruf lam. So apabila kita mensukunkan huruf lam, alif ni sebenarnya bertukar kepada waw. Ini yang tidak shortcut, ya. Yang tidak shortcut. Tukar pada waw sebab waw ni adalah yang asal, ya. Okey, wa alif adalah huruf illah. So dia sentiasa boleh berubah, ya. So apabila waw baris hadapan, barulah qaf tu mengambil apabila waw mad, waw ni adalah waw mad, ya. Alif mad bertukar kepada waw mad, jadi qaf tu ditukarkan kepada baris hadapan, ya.
baris hadapan. Okey. So dia jadi qulna. Okey. Dan apa kita buat? Dia ada apa? So step ni dia ada tambahan 2 step lagi ya. So tetapi bila qaf baris depan dengan lam yang mati, dia tidak perlu waw ni lagi ya. So waw ni digugurkan. Tu. Ya. Tu dia ada satu step yang hari itu saya shortcutkan ya. So bermakna apa? Kalau kita nak membentuk qulna ni daripada qala, kita tambah na dan kita matikan lam, tukarkan qaf ke baris hadapan. Itu shortcut. Ataupun kita nak buat panjang sikit, apabila lam ni disukunkan, jadi alif mat yang asal ni, alif mat yang asal ditukarkan kepada waw ya, waw asal dia ni ya. Waw asal dan qaf tu didommahkan ya. Dommahkan menjadi qulna. Dia dalam keadaan 2 harakat ya, 2 harakat, tetapi tak ada kalimah yang macam ni ya. Bila ada lam yang mati, tidak ada waw mat, so waw mat tu digugurkan ya. So bermakna step yang missing ialah hari itu alif mat ditukarkan kepada waw mat dan digugurkan ya, dan qaf tu ditukarkan ke baris hadapan ya. Itu cara penerangan kepada macam manakah kalimah qulna ni dibentuk daripada qaf waw lam ya. Itu caranya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan kita yang ini tuan-tuan boleh mengenal lah. So kalau waqulna, apa kita buat? Untuk kalimah waqulna, so kita tambah saja waw di sini. Untuk kalimah waqulna. Muskil kan? Jadi saya bentukkan kalimah. Jadi di tengah ni adanya kata dasar lah. Bila bentukkan kalimah bagi qulna, jadi ada di tengah ni ada kata dasar semula. Ni kata dasar? Oh. Ni ada kata dasar. Dah terbentuk semula ya. Maknanya bila bentukkan kalimah bagi qulna, jadi qaf waw lam huruf akar. Jadi yang template tu maknanya di sini dirangkaskan detail juga, tapi dirangkaskan supaya kalimah qulna tu terbentuklah. Ya. Inilah kalimah qulna tu terbentuk. Tak payah template lah. Ini shortcut kan. Template tu akan membantu mencari acuan. Oh, bantu acuan. Kena tahu acuan dia ya. Template tu yang bantu kita acuan dia yang mana fa'ala ni. Ni fi'il madhi maklum wazan 1, acuan dia fa'ala. Template yang asal tu untuk bentukan kalimah tu, itu step yang awal ni. Template yang bentukan kalimah bagi qulna ni contoh. Yang template yang berasingan tu, ini makna template yang ni. Template mana tu? Yang asal yang kami terima tu. Untuk bentukan kalimah. Jadi di sini rumuskanlah template di sini pergi ke ni wazan lah. Dulu yang template yang tuan bagi tu. Itu yang gambar rajah tu doktor. Gambar rajah tu. Alright. So, Dan doktor bagi ni tak? Ini doktor bagi secara detail. Yang gambar rajah tu kalau dah expert memang dia terus tahu je. Kalau kita dah mahir, kita tak payah ni ya. Ya. Yang ni terus saja qulna. Tapi nak tunjukkan macam mana qaf tu baris depan tu bermula dengan waw, ada waw depan lah di situ. Tapi sebenarnya kalau kita dah mahir sini tak payahlah. Kalau nak buat dua-dua boleh ya. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan yang selepas tu ialah apa? Wa qultum ya. Ini sama sebenarnya ya. Waw ni tambah saja waw kepada qulna.
Kalau ada kalimah, kalau ada waw, kita tambah saja waw di depan ni lah. Ya, jadi waw baris atas. Tu dia. Ya. Kalau ada kalimah waqulna, mana dia? Tambah saja waw, jadilah waqulna. Waqulna ni untuk kalimah yang ada waw, ya. Waw baris atas. Kenapa dia bagi kat sini, ya? Kopikan dia masuk sini. Ya. So bagi kalimah waqulna sebagai contoh, yang ni semua ni waqulna ni sama juga, cuma akhirnya cuma akhirnya nanti tambah waw. Ya. Bila sepatutnya bukan di sini, kita letak keluarkan dulu dan lepas tu buat satu lagi. Barulah waqulna. Yang ni tu di hujung dia. Hujung step tu barulah waqulna. Iaitu apa kita buat? Asalnya ialah wa tu tambah je dengan qulna. Tu dia step dia. Kalau ada waqulna, qulna ni tambahkan waw, ya. Ni banyak sangat agaknya, buang satu waqulna. So dia menjadi waqulna. So ambil yang ni, copy dia. Lepas tu buangkan penyambung ni, tanda campur ni. Lepas tu delete. Okey. Dan baris ataskan. Jadilah waqulna. Itu kalau ada waw lah, ya, kalau ada waw. Jadi qulna tu tambah saja waw, jadi waqulna. Okey. So sekarang ni saya nak mengambil kalimah bukan waqulna tapi qultum pula. Ya, qultum. Beza dia apa? Na dengan tum sahaja. Ya. So ambil kalimah ni, bawa ke sini, kopikan dia ke sini. Sekarang ni kalimah ialah qultum. Ya. So qultum ni juga adalah daripada qala yang ditambah dengan qala ditambah dengan tum. Bermakna kita tukarkan di sini saja. Na ni kita tukarkan dengan tum. Tukarkan dengan tum. Daripada 3 huruf akar dia sama je. 3 huruf akar dia kata dasar sama, acuan pun sama sebab dia fi'il madhi wazan 1 menjadi qala ni, tapi qala tak wujud, kena tukarkan kepada qala, kemudian qala tambah tum. Ya, so bermakna sini ni semua kena tukar tum lah. Tum. Ya, yang ni pun tum. Ini pun tum. Tapi dia tak ada waw, ya. So kita buangkan sini, dia tak ada waw. Okey. So proses dia sama, ya, iaitu apabila qala ditambah dengan tum, lepas tu lam ni dimatikan, ya. Lam dimatikan, masukkan waw asal kepada menggantikan alif ni bertukar kepada waw asal ni, ya, dan qaf dibaris hadapankan. Ya, apabila lam yang sukun, dia tidak perlu lagi mad waw, jadi mad waw tu digugurkan menjadi qultum. Ya. Itu sebagai potong, ya. So kita boleh buat cara ini kalau kita nak step by step, ataupun kita shortcut saja. Ya, yang ni tak perlu. Ya, terus je. Bila qala dengan tum, ya, so bila dia bergabung, lam ni disukunkan, mad alif ni digugurkan, ya, digugurkan. Sebab tadi dia bertukar waw dan dia gugur. So akhirnya dia digugurkan juga. Lepas tu qaf ni ditukarkan ke baris dhammah. Jadilah qultum. Ya. Okey, tum ni apa dia? Tum adalah, kalau kita nak menerangkan yang ni, sama dengan yang kita buat sebelum, dia adalah fi'il madhi
maklum, wazan 1. Apakah bukti wazan 1? Acuan dia ini adalah wazan 1 ya. Tengok sini. Fi'il madhi maklum wazan 1. Ini bahagian ni adalah bahagian wazan 1. Dia ada 3 wajah tu ya. So fa'ala adalah salah satu daripada 3 wajah fi'il maklum madhi wazan 1 ya. So dia ada fi'il madhi maklum wazan 1 ya. Lepas tu tum tu ialah dhamir ya. So kita gunakan jawi dengan isim dhamir tum ya. Isim dhamir dia orang kedua. Isim dhamir mukhatab. Mim, fa, ta, ba ya. Top ni dia ta tu bersukun bertasydid ya. Mukhatab nahnu antum antum hamzah nun ta mim. Itu yang dhamir dia yang sebenar ya, antum tu. Dia daripada antum tu dia ambil tum saja ya, yang bermakna kamu semua ya. Kamu semua. Maknanya ramai lah tu ya, dia yang jamak. Kamu semua. Kalau kita nak sambung mukhatab yang jamak lah. Mukhatab boleh jadi apa? Boleh jadi singular, musanna ataupun jamak. So kita masukkan jamak dia sekali. Ya. Jadi itu yang membuatkan makna dia kamu semua. Ya. Jadi kalau nak maknakan semua sekali apa? Termasuk qultum. Jadi apa yang apa ni? Kamu semua tu apa yang telah lakukan? Kamu semua telah berkata. Ba, ro, kaf, alif, ta. Itulah makna dia. Qultum maknanya kamu semua telah berkata. Banyak kontrak dia macam ni lah pembentukan kalimah. Kalau nak masuk ke step ni, kalau tak nak masuk pun tak apa, shortcut terus kepada alif ni digugurkan, qaf tukar kepada baris dhammah ya. Jadi itulah makna qultum. Jadi kalau kita tengok daripada ayat tu, dia memberi erti kamu semua berkata ya. Wa iz waw istinafiyah, waw sambungan, dan iz adalah ketika biasanya bila Allah menceritakan peristiwa yang telah lepas, dia ada bracket apa, dan ingatlah ya, Allah nak beri peringatan kepada kita ya, dan ingatlah. Dalam konteks ini Allah menurunkan ayat itu untuk memperingatkan Bani Israel ya. Bani Israel, jadi tum ni sebenarnya Bani Israel ya. Jadi Allah kata wa iz qultum, dan ingatlah kamu semua tu Bani Israel, kamu semua Bani Israel telah berkata. Itu maksudnya ya. Kamu semua telah berkata apa? Ya Musa. Bani Israel ini adalah pengikut Nabi Musa. Jadi mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka. Ya, kami kalau ikut translation direct, lan ni mustahil ya.
Mustahil lah nu'mina, kami beriman. Tapi Melayu tak adalah terjemah macam tu. So Melayu terjemah kami tidak akan beriman. Itu maksud dia. Ya, kami tidak akan beriman. Lan ni adalah lam nafiyah yang membawa erti never, ya, mustahil, ya, will not happen. Itu jenis lan yang berbeza dengan la, ya. La dia cuma tidak saja, tapi kemungkinan boleh berlaku tu ada, ya. Tetapi lan mana dalam konteks ayat tu tidak akan, ya, will never believe. Itu maknanya, ya. Lan nu'mina, jadi kami tidak akan beriman kepada kamu hatta sehinggalah, ya, nara, kami melihat Allah. Jadi bila kami melihat Allah, Allah maf'ulun bih, jadi Allah kena balik atas lah. Ya, Allah ni menjadi kalimah yang mansub, ya. Jadi kami melihat Allah jahratan, ya, secara terang-terang, ya. Cara maknanya dengan nyata nampak Allah, itu maksud mereka. Jadi siapa yang cakap ni, kita tahulah, ya. Bukannya Nabi Musa yang bercakap, ya. Yang bercakap ialah kaum dia, ya, Bani pengikut dia tu, ya, mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sehinggalah, ya, kami nampak Allah. Dia maknanya dia suruh Nabi Musa minta dengan Allah, ya, suruh menampakkan diri mereka, ya, diri Allah tu kepada mereka supaya mereka nampak dengan mata mereka dengan jelas. Kalau tidak, dikata kami tak mau beriman. Ya, ini peristiwa, ya, salah satu daripada peristiwa kedegilan Bani Israel, ya, walaupun Allah telah menyelamatkan mereka daripada Firaun dan memberikan bantuan-bantuan, ya, yang sepatutnya kepada mereka, tapi mereka tetap degil, ya. Itulah Allah nak menceritakan sebagai peringatan kepada kita, ya. Dan unjuran daripada ayat itu mungkin kita sudah mengetahui tentang ayat ni apa yang berlaku, ya. Akhirnya mereka ni mati, ya, di sambar petil, ya. Kalau kita tengok di ayat tu, ujung ayat tu, itu sebahagian daripada ayat saja, ya. Ayat dia yang sepenuhnya yang inilah, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Apa Allah buat? Fa akhazatkumus sa'iqah. Jadi Allah kata maka Allah telah menimpakan kepada mereka ataupun ditimpakan kepada mereka secara aktifnya ialah maka ambil sa'iqah dululah, dia fa'il, ya. Tengok dia baris depan tu bermakna dia marfu' tu, inilah fa'il kepada fi'il madhi khazat ni. Khazat ni fi'il madhi dia, sa'iqah tu fa'il dia. So fa'il dia mesti mengambil marfu', mesti i'rab yang marfu' ditandakan dengan baris hadapan. Jadi apabila kita menterjemah, kita masukkan madhi dulu, barulah kata perbuatan dia, iaitu maka petir, ya, petir, ya. Dalam bahasa Inggeris ditulis apa? Thunderbolt ni, ya. Satu petir, dia apa tu? Dia singular, telah kalau petir kita tak adalah panggil akhaza. Akhaza ni asalnya makna dia ambil, ya. Tetapi dalam konteks ni kita kena sesuaikan terjemahan tu kepada apabila petir tak adalah mengambil mereka, mengambil kamu. Petir menyambar, ya. Maknanya mereka ni semua ni disambar petir, ya. Fa akhazatkumus sa'iqatu, maka satu petir telah menyambar kamu semua. Wa antum, sedangkan ataupun padahal waktu itu kamu melihat dengan mata kamu sendiri peristiwa yang berlaku itu, ya. Itulah
hasil daripada kedegilan mereka itu seolah-olah nak mencabar Nabi Musa ya untuk suruh nampakkan Allah kepada mereka, yang mana sebenarnya sepatutnya mereka mengetahui Allah tu tidak boleh dilihat ya. Ini hanya menzahirkan kedegilan mereka, maka Allah seksa mereka ya di dunia lagi ya, disambar dengan petir ya, dan sebahagian daripada mereka mati disambar petir, sebahagian lagi Allah kata wa antum tanzurun, dibiarkan hidup supaya mereka ni menjadi saksi kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ya. So itu perkongsian kita untuk ayat qultum ya. Jadi maknanya konstruk kepada qulna, qultum ya, qulna ni semua sama ya. Beza hanyalah isim dhamir, tak kira apa isim dhamir di hadapan tu, konstruk pembinaan dia sama saja. Dia boleh jadi qulna, boleh jadi qulta, boleh jadi qultu kalau aku, boleh jadi qultum ya, semua dia punya cara pembinaannya yang sama ya. Okey, mungkin hari minggu depan saya akan kongsikan dengan tuan-tuan pula waqulu ya. Sikit tuan. Okey. Macam aku nahbitun minha. Nah, tu yang tuan tunjuk tadi. Mana? Yang ni? Oh ni samalah. Kami telah berfirman. Atas kan? Ya, yang ni. Nahbitu minha ni. Jadi na domir kami. Ya. Bila kita baca qulna ha sukun, ya, dia baca qulna. Jadi muskil sini mengapa nun dia tak bersambung dengan ha? Nun dia domir kami. Dalam tulisan qulna ke? Dalam apa? Dalam bacaan dia terus ke ha ya. Dalam bacaan terus ke ha, tetapi dalam tulisan dia kena tulis alif ni supaya nampak apa domena tu ya. Tapi kalau ikut bacaan kita akan pergi terus ke nun bertemu dengan ha ya. Dalam bacaan dua huruf dihazafkan dalam bacaan. Pertama alif ni, kemudian hamzah wasal di sini ya. Yang ni sebenarnya bukannya alif, dia hamzah wasal. Jadi dua huruf ni dalam bacaan dihazafkan, dia tidak disebut. So bermakna na ni dia bypass dua ni dan terus ke ha lah. Jadilah qulnahbitu. Qulnahbitu. Sepatutnya juga nun tu bersambung dengan ha. Sepatutnya sebab tu kita kena kena mahir kalimah dan mahir menulis ya. Sebab kalau ikut bunyi kita akan sambung macam tu, dia tidak jadi kalimah dah. Dia akan rosak. Ya. Jadi ya. Macam ni ya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan kalaulah kita tak kenal kalimah, so kita akan ikut ya. Tengok sini ya. Kalau kita tak kenal kalimah ini, sebenarnya bukannya alif tapi dia apa? Hamzah wasal ya. Tu yang pertama. Kemudian yang ni kena betulkan sebab dia alif tu ada bulat ya. Jadi alif zaidah tu sebenarnya ijaan dia lah ya. Yang betul. Ini adalah apa? Fi'il amar yang wazan satu yang jamak ya. Ihbitu. So masa menjawab ihbitu ni hamzah wasal ni dibunyikanlah ihbitu. Yang ni qulna. So kita kena kalimah satu-satu ya. Jangan ikut bunyi. Kalau kita ikut bunyi saja, bunyi kemungkinan kita akan buat macam tadilah. Sini tidak ada. Kemudian itu jadi macam itu bunyi. Qulnahbitu, kalau kita menulis macam ni ataupun masa kita baca kita ingat kalimah macam ni, jadi rosak makna dia lah. Sebab ini tak ada kalimah macam ni. Kalimah yang berasingan, dia bunyi sama, tapi bila kita membaca tu kita pastikan perkataan yang kita baca tu bukannya ikut bunyi ya. Dia adalah
macam tadi. Itu. Maksud saya tu maknanya ya terjawablah. Lepas tu nun alif dia mak asli. Sepatutnya dia tak bersambung. Jadi sini bila bacaan dia bersambung juga. Tapi dalam kalimah dia baca kan. Kalimah dia baca. Okey ya. So ingat ya, bacaan dengan tulisan tidak semesti sama ya. Sebab ada huruf-huruf yang digugurkan dalam bacaan. Tapi bila kita menulis ataupun kita mengeja kalimah tu kena eja yang betul lah, yang bermula dengan hamzah wasal. Yang ni berakhir dengan alif mad ya. Kalau tidak rosaklah makna dia. Kalau ikut bunyi ya. Tadi saya tunjukkan sekali lagi, kalau ikut bunyi dia macam tu. Qulnah bitu. Ya. So kalimah macam ni tidak ada. Tidak ada ya. Dia diasingkan dua kalimah bersasingan. Ya, kena qulnah satu kalimah, ibitu satu kalimah. Jadi tadi. Masa kita membaca, yang sebenar kita baca ialah dalam minda kita, hati kita, ya, inilah yang kita baca tu. Ya, so dalam bacaan kita ni kita terus kepada ha. Jadilah qulnah bitu. Mana kita bypass. Kita tahu dalam minda kita tahu kita bypass ni. Bukannya sambung terus na dengan ha tu, ya, kita bypass dua huruf ni. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan sambung semula minggu depan ya. Minggu depan saya akan kongsikan kalimah waqulu ya. Waqulu tu adalah sebenarnya fi'il amal, dan kita akan lihat perbezaan fi'il amal yang singular dengan fi'il amal yang jamak kepada qaf waw lam. Disebabkan dia ada huruf illah tu, beberapa perkara kita kena ambil perhatian ya. Dalam singular, waw tu digugurkan ya, waw yang tengah dia untuk jadi fi'il amal yang mufrad. Tetapi apabila menjamakkannya, waw tu digunakan ya, dia tidak digugurkan. So kita akan tengok hari Isnin ya. Daripada itu kita boleh mengenal. So kita jumpa saja kalimah-kalimah yang ada waw tengah tu, itulah dia punya cara-cara dia insya-Allah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum.